Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Lukmanul Hakim, berumur 20 tahun dan sedang melanjutkan pengajian dalam program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak di OUM Cawangan Tau, Sabah. Tugasan saya dalam kursus ini yaitu penjagaan dalam tetapan awal kanak-kanak SDPS 4803 adalah untuk memberi penerangan tentang bagaimana cara penjagaan dan pengasuhan bayi yang baik. Tugasan ini juga bukan semata-mata untuk memberi penerangan saja, tapi ia juga dapat membuka peluang kepada kami para pelajar untuk meneroka berbagai ilmu baru dan pengalaman baru, serta meningkatkan pemahaman dan kreativiti melalui pembentangan video dan penulisan esai di tugasan ini. Di dalam video ini, saya akan membahas berkenaan 3 aspek penting dalam penjagaan dan pengasuhan bayi. Aspek pertama yang perlu kita perhatikan adalah aspek keperluan asas bayi. Keperluan asas bayi merangkumi dari segi pemakanan dan juga waktu tidur mereka. Bagi bayi yang perkembangannya sangat pesat, pemilihan makanan perlulah bersesuaian dengan tahap umur mereka dan dapat memenuhi nutrisi untuk membantu perkembangan tubuh badan, perkembangan otak, dan imun dan sistem imun yang sehat. Misalnya, bayi yang masih berumur di antara 0 hingga 6 bulan perlu mengutamakan pengambilan nutrien dari susu ibu dan belum boleh menerima pemakanan secara utuh seperti ayam dan nasi. Menurut Pertumbuhan Kesehatan Dunia, bahwa rata-rata bayi yang menerima susu ibu secara eksklusif selama 6 bulan awal mempunyai sistem imun yang lebih kuat dan kurang mengalami masalah sirit-birit. Hal ini karena susu ibu memiliki antibodi yang dapat melindungi bayi dari jangkitan dan penyakit. Selain itu, ibu bapa juga perlu memberi perhatian terhadap keperluan tidur si bayi. Tidur merupakan salah satu cara untuk mengembalikan tenaga dan memulihkan tubuh badan. Bahkan tidur juga merupakan waktu terbanyak pertumbuhan dan perkembangan otak berlaku pada bayi. Bayi yang baru lahir biasanya memerlukan waktu tidur selama 14 hingga 18 jam sehari, karena perkembangan otak mereka berlaku dengan sangat pesat pada tahun pertama kehidupannya. Apa yang akan berlaku jika bayi tidak mendapat waktu tidur yang mencukupi? Bayi akan cenderung menjadi lebih mudah meragam, sukar ditenangkan, dan pastinya menjejaskan perkembangannya. Sebaliknya, tidur yang mencukupi membantu perkembangan mental, fisikal, emosi bayi dan membolehkan mereka untuk bangun dengan lebih segar serta aktif untuk meneroka persekitarannya. Ibu bapa juga perlulah mempertimbangkan aktiviti-aktiviti yang dapat menyokong pembelajaran dan perkembangan mereka dari setiap aspek perkembangan. Bagi bayi yang berumur 0 hingga 6 bulan, aktiviti yang paling sesuai untuk bayi adalah berinteraksi. Misalnya, ibu bapa boleh mengajak mereka bercakap, menyanyi, membaca buku, dan membuat hubungan mata dengan bayi. Walaupun pada usia ini bayi belum dapat bercakap, tetapi mereka sudah mula mengenali suara dan ekspresi wajah orang di sekeliling, yang mana ini akan menjadi dasar dalam kemahiran berkomunikasi. Berinteraksi memiliki banyak manfaat terhadap perkembangan, termasuklah merangsang perkembangan bahasa, pendengaran, dan hubungan emosi antara bayi dengan penjaga. Kajian oleh Murray dan Egan 2014 mendapati bahwa bayi yang kerap berinteraksi melalui percakapan dan pembacaan buku bersama ibu bapa menunjukkan tahap perkembangan komunikasi dan penyelesaian masalah yang lebih baik berbanding bayi
yang kurang menerima rangsangan bahasa. Seterusnya adalah aktiviti tummy time ataupun meniarapkan bayi untuk tempoh masa yang singkat ketika mereka berjaga. Aktiviti ini penting kerana dapat menguatkan otot leher, bahu dan belakang yang diperlukan untuk perkembangan kemahiran motor kasar. Akhir sekali, ialah aspek terpenting, namun masih ramai orang dewasa yang lalai dan cuai terhadapnya. Apakah itu? Yaitu aspek keselamatan dan pertimbangan etika semasa penjagaan bayi. Persekitaran selamat adalah keadaan di mana bayi dapat bebas meneroka persekitaran mereka tanpa perlu merisaukan risiko kecederaan dan kemalangan. Oleh itu, ibu bapa boleh memastikan ruangan penjagaan bayi bebas daripada objek tajam, bahan berbahaya, ubat-ubatan dan objek kecil yang membolehkan risiko kecederaan. Kemudian adalah amalan tidur yang selamat. Penjaga perlu meletakkan bayi dalam posisi terlentang untuk setiap waktu tidur mereka bagi mengurangkan risiko saluran pernapasan tersumbat. Bayi juga digalakkan untuk tidur di katil sendiri, tetapi pastikan ia masih dalam jangkauan yang dapat diawasi oleh penjaga. Seterusnya ada aspek kebersihan dan penjagaan kesihatan. Sebagai penjaga, kita perlu memastikan kebersihan diri dan juga kebersihan bayi itu. Oleh itu, kita perlu sentiasa mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, menyediakan makanan, kemudian pastikan bayi menerima imunisasi, mengikut jadual yang ditetapkan, dan mendapatkan rawatan apabila sakit. Dan akhir sekali, sebagai seorang penjaga bayi, kita perlu menghormati maklumat dan rahasia keluarga mereka. Kita perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa sebelum berkongsi gambar atau maklumat bayi. Kemudian, kita perlu melibatkan juga ibu bapa dalam mengambil keputusan yang berkaitan tentang penjagaan bayi. Melalui pembahasan di video ini, dapatlah kita simpulkan bahawa bayi tidak boleh sama sekali diabaikan kerana ia boleh menyebabkan kesan buruk terhadap perkembangannya. Bayi adalah individu yang bergantung sepenuhnya kepada orang dewasa. Oleh sebab itu, kita perlulah menjalankan tanggungjawab dengan memberi sokongan dan keperluan yang sepatutnya sepanjang proses penjagaan dan pengasuhan mereka. Sampai situ saja pembentangan saya dalam video ini. Sekian, terima kasih.